Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita ini. Malam ni ikhwan, kita sampai muka surat 102. Betul Pak Mik? Kita masuk tuduhan yang ke-20, iaitu Wahabi dan salat sunat qabliyah Jumaat. Lagi satu pengenalan kita nak kenal Wahabi, ini tumahan, ini tuduhan. Depa kalau hari Jumaat depa tak sembahyang sunat qabliyah. Tu Wahabi lah. Orang dah azan satu, azan mula, depa pakat duduk. Depa pakat duduk, depa kata Nabi tak buat. Depa kata kalau siapa buat bid'ah. Bid'ah sesat. Sesat masuk neraka. Jadi inilah Wahabi, inilah muka Wahabi. Wahabi ni sembahyang pun masuk neraka. Itu tuduhan dia. Satu. Yang pertama, benarkah kita menganggap orang yang sembahyang sunat qabliyah Jumaat itu bid'ah? Betulkah anggapan itu? Pertama, kita kata tak. Di sisi kita, orang yang melakukan sembahyang qabliyah Jumaat tidak bid'ah, cuma tidak sunnah. Mungkin dia masuk dalam khilafus sunnah. Nanti kita akan buktikan. Yang kedua, kenapa kita tak buat? Kerana kita berkeyakinan kebanyakan dalil-dalil, hadis-hadis yang menyebut tentang kewujudan qabliyah Jumaat, kesemuanya dhaif. Tidak ada satu yang sahih. Ini akan kita bincangkan malam ini. Soalannya ialah mereka menuduh Wahabi ialah orang yang tidak sembahyang sunat qabliyah, dan mereka menganggap tak sembahyang sunat qabliyah ini satu kesesatan. Kita tak boleh halang orang sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Dia nak sembahyang, dia sembahyang. Kerana dari segi perkataan mazhab, ada mazhab yang menyebut. Di antaranya Imam Syafi'i sendiri menyebut dalam kitab dia Al-Um, di dalam bab sembahyang raya. Kata Imam Syafi'i, apa yang berlaku pada hari Jumaat kepada imam, maka tidak berlaku kepada makmum. Apa yang berlaku kepada makmum tidak berlaku kepada imam. Kalau imam itu datang terus naik atas mimbar, dia tak buat tahiyatul masjid, maka itu khusus untuk imam. Tapi makmum tidak. Makmum datang masuk tahiyatul masjid. Sebahagian fuqaha mazhab Syafi'i, terutamanya Imam An-Nawawi, menyatakan maksud daripada perkataan Imam Syafi'i ini, apa yang tidak berlaku kepada imam berlaku kepada makmum. Maka dapat kita faham, kalau imam tidak tahiyatul masjid, makmum tahiyatul masjid. Kalau imam tidak qabliyah, maka makmum qabliyah. Dari segi perkataan ulama, kita kata ada ulama menyatakan sembahyang sunat qabliyah Jumaat itu wujud. Tetapi kita nak melihat dari segi dalil dahulu. Sebab kita dah didik diri kita, apa mazhab kita? Mazhab kita adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Apa makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita melihat kepada semua perkataan imam. Kita bukan melihat pada satu imam sahaja. Maka satu-satu benda yang nak disandarkan kepada Nabi, nombor satu sekali, dalil itu kena sahih, baru boleh disandarkan kepada Nabi. Maka mari kita tengok. Mereka tuduh orang yang tidak sembahyang sunat qabliyah jemaat adalah Wahabi, dan mereka itu adalah orang yang sesat. Orang kata, ini tuduhan, orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak melaksanakan sunat qabliyah jemaat, yakni sebelum 2 rakaat salat Jumaat. Ini tuduhan. Tuduhan ini sangat dahsyat dan sangat berat. Baik, ini fakta dia. Pasal itu orang kata menolak atau menerima satu benda di atas dasar fakta. Fakta. Fakta ni maksud apa? Dia sebut satu benda di atas satu benda. Dia nak tolak ataupun dia terima di atas satu keadaan. Kalau keadaan itu benar, dia diterima. Keadaan itu tak benar, dia ditolak. Dia ditolak. Macam orang tuduh kita, orang kata, saya nampak awak mencuri. Itu tuduhan. Maka dia kena bawa fakta. Dia tuduh kita, dia kena bawa fakta dia. Macam mana awak tuduh saya boleh mencuri? Maka dia bawa fakta, pada pukul 10.30 malam, saya nampak awak masuk rumah saya pada jam itu, pada hari Selasa. Awak pakai baju warna hitam, awak masuk kot tingkap. Itu fakta. Itu fakta dia bagi. Maka nak diterima ataupun ditolak di atas fakta tu. Maka dilihat fakta tu. Pada 10.30 pagi, pada 10.30 malam, pada jam itu, pada hari itu, kawan tu ada di mana? Tak tahu, tengok-tengok kawan tu kena denggi masuk ward. Masuk ward C, General Hospital. Maka fakta telah menolak tuduhan itu. Fakta. Pasal dia yang bagi fakta. Maka di atas fakta, mardud ataupun makbul. Diterima ataupun ditolak. Bagi fakta. Awak tuduh dia pada jam itu, pada saat itu. Terbukti pada jam itu, pada saat itu, faktanya dia berada di rumah sakit. Macam mana dia nak pergi merompok rumah awak? Dia bukan sakit gigi, dia kena denggi berdarah. Fakta. Jadi fakta apa? Awak tuduh Wahabi ni, mereka di antara tanda mereka Wahabi, mereka sesat, mereka bukan Ahlus Sunnah, kita tak boleh pakai dengan mereka, mereka pemecah belah masyarakat. Faktanya mereka tak semayang sunat qabliyah jemaat. Itu fakta. Itu fakta dia bagi. Maka siapa saja tak semayang sunat qabliyah jemaat, dia Wahabi. Dia Wahabi. Tak usah tengok muka, tak usah tengok nama, dia Wahabi. Kalau dah dia Wahabi, apa jadi? Dia sesat. Dia bukan daripada Ahlus Sunnah, dia pemecah belah masyarakat. Baik, fakta dia macam tu. Mari kita tengok fakta tu. Nak mardud kah? Nak makbul kah? Nak terima fakta tu kah? Nak tolak? Mari kita tengok. Jika demikian ta'rif Wahabi, maka Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 665 Hijrah, Al-Hafiz Al-Iraqi Asy-Syafi'i meninggal pada tahun 806 Hijrah, serta Ibnu Hajar Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijrah, ialah Wahabi, kerana mereka semua tokoh bermazhab Syafi'i yang sepakat menolak kesunatan solat sunat 2 rakaat sebelum jemaat. Kalau itulah dia punya fakta, kita ambil dan kita bahas. Boleh tak pakai di atas fakta dia itu, Wahabi tak sembahyang qabliyah jemaat? Maka di atas fakta tu ada 3 tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Abu Syamah, Al-Hafiz Iraqi, guru kepada Ibnu Hajar Asqalani, dan Ibnu Hajar Asqalani sendiri yang menulis Fathul Bari. Mereka ini akan masuk dalam geng Wahabi. Mereka akan masuk dalam geng sesat. Mereka akan masuk dalam geng pemecah belah masyarakat.
mereka akan masuk dalam geng yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, mereka jadi sesat. Kenapa? Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i menyebut bahawa kebiasaan Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya apabila pada hari Jumaat, maka Nabi terus naik ke mimbar, lalu muazzin melaungkan azan. Setelah muazzin selesai melaungkan azan, maka Nabi terus menyampaikan khutbah. Seandainya pada solat Jumaat tersebut wujud solat sunat qabliyah, tentu sesudah azan selesai dilaungkan, baginda akan menyuruh para sahabat mendirikan solat sunat. Bahkan Nabi sendiri akan mendirikannya terlebih dahulu sebelum menyuruh para sahabatnya. Ini perkataan Abu Syamah, seorang bermazhab Asy-Syafi'i. Pada zaman Nabi tidak dikenali salat sunat pada hari Jumaat yang didirikan setelah azan dilaungkan dan didirikan di hadapan khatib. Tak dikenal. Bila khatib dah baca khutbah, maka satu benda yang janggal kalau orang sembahyang lain daripada tahiyatul masjid. Tak ada. Tidak diriwayatkan sahabat itu dia ini orang yang orang yang muafiq, dia mai awal, dia mai masjid sebelum jemaat, sebelum bang. Lepas tu dah bila bang, khatib baca khutbah, dia bangun sembahyang, dia sembahyang. Sedangkan khatib berkhutbah, dia sembahyang. Riwayat seperti ini tidak ada. Tapi kalau riwayat Nabi baca khutbah, sahabat baru masuk dalam masjid, dia duduk, Nabi suruh dia buat tahiyat, riwayat ini banyak. Bukan kata ada, bahkan dia banyak. Bahkan riwayat itu kesepakatan para ulama menyatakan itu tahiyatul masjid, seperti yang berlaku kepada Sulaik. Dia masuk, dia tidak tahiyat, Nabi kata bangun dan tahiyatlah kamu. Ini hadis Bukhari, ini hadis Muslim, ini hadis Tirmizi. Ini boleh dikatakan rawahul jamaah, riwayat jamaah hadis. Begitu banyak. Tapi kalau khatib, kalau dah azan, khatib mula bercakap, ada orang makik sembahyang, ada orang makik sembahyang, ini sesuatu yang kita kata janggal. Benda ni tidak berlaku di zaman Nabi. Benda ni hampir tidak berlaku di zaman Nabi. Azan yang pertama, lepas azan yang pertama, makmum bangun sembahyang. Dan azan kedua baru semua orang duduk, kaki berkhutbah. Jadi dalam apa yang teks yang kita baca tu, Nabi masuk bagi salam, azan, dan Nabi terus berkhutbah. Jadi di sini tak ada lagi timbul sembahyang apa-apa. Mungkin juga pakcik kata azan pertama kita orang bangkit sembahyang, kemudian azan kedua baru khatib menyampaikan salam dan orang tak ni. Wallahu ta'ala alam. Orang kata budak cerdik. Budak cerdik. Dia nak pelari hujah tu. Orang panggil budak cerdik. Akal ni boleh buat batu cincin. Otak ni bagus. Kita katakan kita ambil riwayat yang kita baca di dalam Al-Um oleh Imam Syafi'i. Kita ambil Al-Um. Imam Syafi'i dia meriwayatkan Imam Osman bin Affan, Imam Muawiyah bin Abi Sufyan yang memulakan azan 2 kali ataupun 3 kali pada hari Jumaat. Kenapa 2 ataupun 3? Sebab Imam Syafi'i masukkan qamat untuk sembahyang jemaat itu juga sebagai satu azan, jadi 3. Baik, apa yang dikenali? Apabila azan yang pertama itu sebelum masuk waktu. Cantik. Bila azan yang pertama belum masuk waktu, siapa yang nak sembahyang 2 rakaat masa tu? Agak-agak ada tak? Sebab dia habis tak ada, kita katalah 20 minit. 20 minit sebelum masuk waktu Jumaat. Waktu Jumaat, waktu Zuhur lah, 1.20. Maka katalah dia azan pukul 1. Ada tak ada orang dia nak bangkit, dia dengar azan mula, dia bangkit, dia buat usalli sunnatul qabliyah Jumaat. Sedangkan azan tu bukan azan waktu. Azan itu sebagai peringatan. Jadi pada azan pertama tak akan ada, mustahil secara ilmu orang akan buat qabliyah Jumaat. Satu. Adapun azan kedua, azan yang kedua yang Osman buat
adalah azan ketika dia berada di atas mimbar seperti Nabi. Azan kedua Osman, bila berlaku azan kedua, Osman dah bagi salam, Assalamualaikum, dan Osman duduk dan orang melaungkan azan. Maka bila habis orang laungkan azan, maka Osman terus bangun menyampaikan khutbah. Agak-agak pada masa itu, adakah tidak orang akan bangun melakukan 2 rakaat qabla jemaat? Mustahil lah, pasal khutbah sedang dilakukan. Maka kalau ikut Syafi'i, azan ketiga adalah qamat. Bila qamat, terus nak sembahyang jemaat. Ada tak ada orang nak buat qabla? Tak ada. Jadi kalau ambil format tu, kita terap dengan kita, azan pertama pergi sembahyang, azan kedua baru baca khutbah. Memang tak masuk. Artinya kita saja azan yang pertama tu dan kita jarak dengan azan yang kedua kerana kita nak pemasuk riwayat-riwayat yang daif. Ini saya katakan akal budak cerdik. Akal budak cerdik. Budak cerdik punya otak, last sekali dia kata dalam kapal itu ada manggih, berat jatuh ke bawah. Daripada menteri kangkung jadi menteri manggih. Naiklah up lah sikit. Akal budak cerdik. Jadi untuk mengheret perbuatan kita, kita kata saya sembahyang qablah jemaat pada azan pertama, bukan pada azan kedua. Kita kata tindakan dia sembahyang jemaat, sembahyang sunat qablah pada azan pertama, langsung tidak meniru Nabi dan tidak meniru para sahabat radhiyallahu anhu. Tak ada. Sedangkan agama ini mesti ikut Quran, mesti ikut sunnah Nabi yang sahih, mesti ikut amalan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi cara kita itu hanya menyedakkan hati kita. Dari segi fakta dalil tak ada langsung. Osman ada azan kedua, tapi azan kedua dia macam lain. Kita ada azan kedua kita macam lain, dan cara kita azan kedua, kita tak mau ikut 2 azan macam Osman sebab kita nak cari jalan macam mana nak buat qabliyah jemaah juga. Kita nak buat juga. Walaupun sehari kita akan tengok apakah martabat hadis-hadis berkenaan dengan qabliyah jemaah, apa martabat dia. Baik, ikhwatul iman. Saya ingat boleh baca nah. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dia ada buka satu bab, iaitu bab tentang, dia Bukhari buka dalam kitab Jumaat, dia buka satu bab as-salah ba'dal Jumaah wa qablaha, iaitu bab tentang sembahyang selepas jemaat dan sebelum jemaat. Bukhari buka bab itu. Seorang ulama yang memberi apa kita kata, memberi penjelasan kepada makna Sahih Bukhari, Az-Zain Al-Munayyir. Az-Zain Al-Munayyir ini ada dalam Fathul Bari. Dia kata ada suatu kejanggalan ketika Bukhari membuka bab ni. Dan dia cuba memberi penjelasan kenapa Bukhari buka bab ni. Bab salah ba'dal Jum'ah wa qablaha. Sembahyang selepas jemaat dan sesudah jemaat. Dia kata kalau ikut dari segi kebiasaan Bukhari, antara ba' dia dengan qabliyah dari segi bahasa, mana nak tak depan, mana nak tak belakang. Sepatutnya Bukhari membuka bab as-salah qabla al-jum'ah wa ba'daha. Itu dari segi susunannya betul. Tapi Bukhari telah menjanggalkan bab ni, iaitu bab sembahyang ba'dal jum'ah wa qablaha, sembahyang selepas jemaat dan sebelumnya. Kenapa dia sebut selepas dulu baru sebelum? Kata Az-Zain Munayyir, sesungguhnya Bukhari tahu hadis-hadis yang menyebut tentang sembahyang selepas jemaat adalah sahih dan tidak dipertikaikan. Maka dia meletakkan kalimah ba'da dulu, sebab hadis-hadis itu tak dipertikaikan. Dan dia meletakkan kalimah qablaha di belakang, sebab dia tahu hadis-hadis yang menjadi rujukan kepada sembahyang sebelum jemaat dipertikaikan. Maka dia membuka satu bab yang tidak mengikut kebiasaan dia, bab as-salah ba'dal jum'ah wa qablaha. Dan dalam bab ni Bukhari membawa hadis daripada Ibnu Umar. Hadis daripada Ibnu Umar, iaitu
Ibnu Umar menceritakan tentang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhri raka'atain wa ba'daha raka'atain wa ba'da al-maghrib raka'atain fi baitihi wa ba'da al-isha raka'atain wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarifa fa yusalli raka'atain. Dalam bab ni Bukhari ambil hadis Ibnu Umar. Kata dia sesungguhnya Nabi SAW sembahyang sebelum Zuhur 2 rakaat qabliyah Zuhur. Kemudian ba'diyah Zuhur 2 rakaat. Ba'diyah Maghrib 2 rakaat di rumahnya. Dan ba'diyah Isya 2 rakaat. Dan Nabi tidak sembahyang ba'diyah Jumaat, melainkan selepas sembahyang Jumaat dia sembahyang 2 rakaat di rumah dia. Dia tak buat di masjid. Bukhari mengambil hadis ini menyebabkan Az-Zain Munayyir memberi penjelasan. Kata dia sedangkan hadis ini langsung tidak menceritakan tentang qabliyah Jumaat. Hanya menceritakan Nabi tidak sembahyang ba'diyah, melainkan setelah dia balik ke rumah dia buat ba'diyah. Hadis ni dengan tajuk Bukhari tak masuk. Sebab tajuk dia sembahyang selepas Jumaat dan sebelumnya. Kata Az-Zain Al-Munayyir, seolah-olah Bukhari nak bagi tahu kedudukan sembahyang Jumaat sama dengan kedudukan sembahyang Zuhur. Ini kerana Jumaat adalah pengganti kepada Zuhur. Maka apa yang ada pada Jumaat dari segi rawatib, maka dia ada pada Zuhur. Kecuali apabila ada riwayat memisahkan solat Zuhur lain, salat Jumaat lain. Di sisi Bukhari, di sisi Imam Bukhari, tidak ada riwayat membezakan sembahyang Jumaat dengan sembahyang Zuhur dari segi rawatib, tidak ada. Cuma tidak ada riwayat menyebut secara khusus persamaan, tetapi menyebut perbezaan pun tak ada. Maka kata Az-Zain Munayyir, Bukhari seolah-olah bersetuju bahawa apa yang ada pada solat Zuhur, maka itu ada pada solat Jumaat, dari segi ba'diyah, dari segi qabliyah. Yang ni orang panggil apa? Yang ni orang panggil ar-ra'yu. Dia punya pandangan peribadi dia, tapi dia tak mampu membuktikan dengan nas. Itu Bukhari itu. Kita kembali pada dasar kita, apa dia? Kita ini orang yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Bukhari dia membawa satu lagi riwayat daripada Ibnu Umar, daripada sanad Ayyub, daripada Nafi' sampai kepada Ibnu Umar. Riwayat ini ada dalam Muslim, ada dalam Abi Dawud, ada dalam Ibnu Hibban. Nafi' cerita, kata Nafi', kana Ibnu Umar yutilu salata qabla al-jum'ah wa yusalli ba'daha raka'atain fi baitihi wa yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalik. Ibnu Umar kata Nafi' adalah Ibnu Umar, dia ni suka memanjangkan sembahyang sebelum Jumaat. Dia guna kalimah yutilu salata qabla al-jum'ah. Sebelum sembahyang Jumaat dia akan sembahyang satu sembahyang yang panjang. Dia panjangkan rakaat. Wa yusalli ba'daha raka'atain. Lepas tu dia akan sembahyang, lepas sembahyang Jumaat dia akan buat ba'diyah Jumaat 2 rakaat di rumah dia. Dan kata Ibnu Umar, wa yuhaddithu anna Rasulullah kana yaf'alu zalik. Ibnu Umar kata, macam nilah aku tengok selalu Nabi buat. Imam Nawawi dia ambil hadis ni pada menyatakan inilah wujudnya qabliyah Jumaat. Sebab perkataan Ibnu Umar, wa kana yaf'alu zalik, macam nilah Nabi buat bila datang hari Jumaat, seperti mana Ibnu Umar buat tadi. Sembahyang yang panjang, lepas tu sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat buat 2 rakaat selepas Jumaat di rumah dia. Kata Ibnu Umar, macam nilah Nabi buat. An-Nawawi tangkap hadis ni, dia kata berdasarkan hadis ni wujud qabliyah Jumaat, kata Nawawi. Ibnu Hajar Asqalani, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia kata
Kalaulah hadis ini An-Nawawi ambil untuk menyokong wujudnya qabliyah jemaat, Nawawi salah. Kerana kata dia, semua ulama hadis tahu sembahyang apakah yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar. Tidak pernah ada riwayat Nabi semayang dengan satu semayang sebelum Jumaat yang panjang macam Ibnu Umar buat, melainkan satu semayang aja, iaitu semayang sebelum Jumaat, sebelum berlaku azan pada hari Jumaat, yang kita panggil dengan sunat mutlak. Bukannya qabliyah. Sebab qabliyah dia masuk rawatib. Bila kata rawatib, syarat rawatib dia kena azan dulu. Bila azan baru ada rawatib. Adapun yang Ibnu Umar buat sebelum berlaku azan, yang tidak berlaku pada imam tapi berlaku pada makmum, yang Syafi'i sebut tadi. Bila makmum, kita sebagai jamaah masuk masjid pada hari Jumaat awal, kita buat tahiyatul masjid. Lepas kita buat tahiyatul masjid, kita bangkitlah semayang sebanyak-banyaknya. Pasal itu hadis kata Ibnu Umar itu, kana Ibnu Umar yutilu salah qabla al-Jum'ah. Dia memanjangkan sembahyang sebelum Jumaat. Sebelum sembahyang Jumaat. Artinya sebelum bang Jumaat. Kalau sebelum bang Jumaat, tidak ada perbahasan. Memang ini wujud dalam semua riwayat. Tetapi itu kalau nak dianggap qabliyah Jumaat, salah kata Imam Ibn Hajar Asqalani. Salah. Maka Nawawi tersalah pasang dalil pada bab ini. Nanti ada orang yang tak pernah dengar, dia kata, tengok Nawawi pun dia kata salah. Yang ni semua orang ada masalah. Ini orang yang tak tahu manhaj. Kita duk bagi tahu manhaj kita manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melihat kepada perbahasan para ulama hadis. Karena itu, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari, Nabi keluar pada hari Jumaat ketika matahari tergelincang dan dia terus naik di atas mimbar, dia bagi salam dan Bilal akan mengumandangkan azan. Kemudian habis azan, Nabi akan membaca doa azan dan baginda akan terus memulakan khutbah. Maka tidak ada sahabat akan salat, melainkan orang yang masuk untuk melakukan tahiyatul masjid. Kalau mereka tak buat, Nabi sendiri akan kata pada mereka buat. Kemudian ikhwatul iman, Ibnu Hajar Asqalani menghimpunkan dalam Fathul Bari hadis daripada Abi Hurairah, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Ibnu Abbas dan daripada Abdullah bin Mas'ud, yang menyebut akan wujudnya sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Di antaranya Abu Hurairah menyebut, kana yusalli qabla al-Jum'ah raka'atain wa ba'daha arba'an. Nabi sembahyang qabliyah Jumaat 2 rakaat dan sembahyang ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Kata Ibnu Hajar, hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Demikian hadis Ali menyebut yang sama. Demikian hadis Ibnu Abbas sebut benda yang sama. Demikian hadis Abdullah bin Mas'ud sebut yang sama. Kata Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Hajar, semua hadis ini adalah hadis-hadis yang dhaif. Dan kalau para ulama nak mengaitkan wujudnya qabliyah Jumaat, mereka tak ada jalan lain melainkan mereka kena kaitkan dengan riwayat-riwayatnya umum. Seperti Nabi kata, di antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Itu saja. Bila ada azan, sebelum iqamah ada 2 rakaat. Maka bila azan subuh, sebelum iqamat ada sunat subuh 2 rakaat. Bila azan zuhur, sebelum iqamah ada qabliyah zuhur. Ada pada sembahyang asar, orang nak buat 4 rakaat pun dia boleh buat. Maghrib pun dia boleh buat, Isya pun dia boleh buat. Tapi apabila datang pada hari Jumaat, riwayatnya umum itu tak boleh pasang. Sebab Nabi sendiri menunjukkan kaifiat jemaat tu macam mana. Nabi terus masuk. Seperti kata Imam Ibn Taymiyah, saya sebut sikit perkataan Ibn Taymiyah. Seperti kata Imam Ibn Taymiyah, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan salat apapun setelah azan Jumaat. Tak pernah. Setelah azan Jumaat, Nabi tak pernah sembahyang apa-apa. Dan tidak seorang pun meriwayatkan masalah ini. Sebab azan pada masa Nabi tidak dikumandangkan, melainkan saat Nabi duduk di atas mimbar.
Jika sudah Nabi duduk di atas mimbar, Bilal menyerukan azan, lalu Rasulullah berkhutbah 2 kali. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamah, dan selanjutnya Rasulullah salat bersama para sahabat. Jadi tak mungkin Rasulullah dan kaum muslimin salat setelah azan itu. Begitu pula tak seorang pun meriwayatkan. Bahkan Nabi salat di rumah beliau terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Bahkan Nabi tak pernah membatasi jumlah rakaat salat sebelum Jumaat. Nabi SAW hanyalah berisi anjuran supaya seseorang salat apabila datang ke masjid, dan salat tersebut dilakukan tanpa ada batas yang tertentu. Siapa main masjid sebelum bangun Jumaat, dia boleh sembahyang tanpa ada batas. Tapi sebelum azan, sembahyang tanpa ada batas. Nabi menyebut kepada sahabat, man bakara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa sallama kutiba lahu. Barang siapa datang ke masjid lebih awal dengan berjalan kaki, bukannya naik kenderaan, kemudian dia menunaikan salat yang menurut kemampuannya, sembahyanglah. Siapa main masjid awal, rumah dia dekat dengan masjid, tak usah pakai kenderaan, jalan kaki, jauh pakai kenderaan. Masuk masjid, sembahyang sampai orang azan. Inilah hadis yang diriwayatkan daripada para sahabat, yakni apabila mereka datang ke masjid pada hari Jumaat, mereka sembahyang sejak ketika masuk masjid menurut kemampuan mereka. Ada yang mengerjakan 10 rakaat, ada yang buat 12 rakaat, ada yang buat 8 rakaat. Namun ada pula buat kurang daripada 8 rakaat. Oleh kerana itu sebahagian ulama besar sepakat bahawa sebelum solat Jumaat tidak ada solat sunat yang ditentukan waktu ataupun bilangan rakaat. Sebab hal itu hanya boleh ditentukan berdasarkan ketetapan daripada Nabi dan perbuatan Nabi. Sedangkan menetapkan waktu dan bilangan rakaat, baik dari segi perkataan dan perbuatan, sama sekali tak pernah dijumpa daripada Nabi. Sesungguhnya Nabi SAW masuk ke masjid dan Bilal melakukan azan, kemudian baginda melakukan khutbah 2 rakaat, dan Bilal akan melakukan iqamah, dan baginda akan bertakbir untuk sembahyang jemaat. Maka tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyebut apabila azan pertama dilakukan, setelah itu ada 2 rakaat dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Dari segi riwayat yang sahih, tidak ada. Cuma dari segi mazhab, Imam Bukhari, dia punya pandangan dia, sembahyang Jumaat sama dengan sembahyang Zuhur. Apa yang ada pada Zuhur, ada pada Jemaat. Ini kerana Jemaat adalah pengganti kepada Zuhur. Tapi dari segi nas, kesemuanya dhaif, berkaitan dengan sembahyang Qabliyah Jemaat. Baik, sekarang yang tak buat Qabliyah Jemaat adalah Wahabi. Berdasarkan tuduhan tu, betul tak? Dari segi ilmu tak betul. Cuma mereka yang buat sembahyang Qabliyah Jemaat, mereka kena tahu itu hanya ijtihad para imam dan sokongan hadisnya dhaif belaka. Siapa yang tak sembahyang Qabliyah Jemaat, itu bukan ijtihad, bahkan itu berbetulan dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Hak ni nak bagi tahu kat depa ke mana, cik? Boleh bagi tahu kat Umar Pak Long ah. Kan? Kita tahu. Kita nak bagi tahu kat dia ke mana? Dia tak boleh faham. Dia duk kata kita balok dia. Mai punya awal nak sembahyang 2 rakaat punya balok lah, ya Allah. Tak, bukan balok. Kerana melihat kepada riwayat. Baik, apa pandangan kita tentang orang yang buat? Kita tak ada pandangan apa. Bila dia buat, kita tengok dia, kita tahu dia mungkin ambil pandangan Bukhari, dia mungkin ambil pandangan An-Nawawi, tapi pandangan itu disokong oleh ijtihad nas dia yang sangat baik. Pasal itu kita tak kata dia bid'ah, sebab ada dalil, tapi dalil itu adalah dhaif. Tapi dia yang buat, dia mencerca kita yang kita berpegang kepada nas yang sahih. Jadi tuduhan Wahabi tak sembahyang Qabliyah Jemaat adalah tidak benar. Bahkan Imam Syafi'i kata, idza sahhal hadis fahuwa mazhab. Kalau riwayat itu sahih, itu adalah mazhab aku. Begitu pandangan kita tentang sembahyang Qabliyah Jemaat. Kita tengok apa yang tuan kitab kita kata. Beliau berkata, muka surat Al-Fatih 3, yakni dia sambung perkataan Imam Abu Syamah, berkenaan salat sunat Qabliyah Jemaat, tidak ada satu petunjuk jua daripada Nabi.
yang menunjukkan bahawa salat tersebut disunatkan. Di samping itu tidak dibenarkan melakukan kias dalam menetapkan dalil syar'i yang berkaitan dengan salat. Yang ada semua ijtihad, dan ijtihad fuqaha dalam bab ni adalah lemah. Mungkin dia ijtihad dapat satu pahala, manakala kita kata walaupun dia dapat satu pahala, aku nak ikut juga, mungkin aku dapat pahala tu. Kita kata ni kekeliruan dalam memikir. Sebab kita dah baca dah dalam Sahih Fiqh Sunnah jilid 1, bagaimana adab kita dengan ilmu tu. Ulama yang berijtihad tersalah dapat satu pahala. Manakala kita tahu ijtihad dia tak benar, kita tak disuruh ikut, kita disuruh mencari yang sahih. Pasal itu inilah kehebatan ahlu sunnah. Dia bukan melihat kepada nama imam, dia melihat kepada pegangan dan dalil imam. Walaupun yang sebut itu adalah Nawawi, tapi pandangan dia dhaif. Walaupun yang sebut itu mazhab Syafi'i, tapi nafs dia dhaif. Walaupun yang sebut itu adalah Bukhari, tapi dalam bab ni ra'yi dia saja, pandangan dia saja. Dia pun meletakkan bab. Kata Az-Zain Munayir, kali ini Bukhari meletakkan bab yang luar daripada kebiasaan dia letak bab. Dia letak ba'diyah dulu, baru dia letak qabliyah. Ini sesuatu yang janggal. Seolah-olah bab itu menunjukkan kedudukan hadis itu tidak kuat. Ini Pak Amir, saya pun tak tahu. Dia tahu ke dia tak tahu yang kita tahu ni? Kalau dia tahu, saya ingat dia tak kata apa kat kita. Kalau dia tak tahu, dia balun kita. Dia balun kita. Ya. Bismillah. Saya pun tak tahu nak jawab. Pakcik Nazri, Makcik Aisyah, Pakcik Nazri kata ustaz pun buat. Takkan ustaz tu tak tahu? Dari segi ilmu, kita boleh cakap dua. Satu, memang dia tak tahu. Lagi satu, dia tahu tapi dia tak mau orang tuduh dia macam-macam. Jadi kalau dia tak tahu, mungkin kita boleh menghadiahkan kepada dia satu kitab nama Fathul Bari. Kita beli kitab Fathul Bari, kita tanda dalam bab Jumaat. Dalam bab Jumaat tu kita buka kandungan dia tu, kita tanda pula dalam bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelum. Kita blank tang situ, kita bagi kat dia. Suruh dia baca. Sebab hak saya sebut tadi semua saya ambil sebiji daripada Fathul Bari. Kalau dia kata Fathul Bari tak boleh pakai, bermakna dia tak kenal Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani ni imam dalam mazhab Syafi'i, imam besar. Pandangan-pandangan dia semua diambil dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia kata Allah benda kecil saja, tak apalah kecil, mungkinlah kecil dekat dia. Tapi sampai orang tak buat dapat gelaran Wahabi tu tak kecil. Kalau betul-betul benda tu kecil, patut-patut dia tengok orang tak buat, dia senyum. Dia kata anta afdalu minni. Hang tak buat, hang lebih utama daripada aku. Patut dia kata lagu tu. Ni dia tengok-tengok, dia kata balok ni ada badan cedah elok, 2 rakaat pun tak membuat apa punya balok. Ini menunjukkan benda tu bukan benda kecil. Sampai dia tuduh orang balok, dia tuduh orang sesat, ini bukan benda kecil. Ini telah menyanggah dari segi tabiat ilmu tu keluar. Kita hak belajar ni, kita tahu. Kita tak kata pada orang buat. Tapi yang kena kata kita yang tak buat. Tambah yang tak buat ustaz. Tengok. Duk mengajak orang sunnah Nabi, 2 rakaat nak buat pembalok. Nama je ustaz sunnah, balok lihat. Dia kata ke kita. Dia buat kita sengap. Walaupun dia azan 2 kali, azan 2 kali cara dia tu tak betul. Dia sandar kepada Osman. Dia kata kita azan 2 kali ni ikut Osman. Betul. Tapi cara azan tak ikut Osman. Cuma sandar 2 kali tu ke Osman. Osman azan sebelum Jumaat dan Osman azan ketika masuk waktu. Bermakna Osman tetap tak buat qabliyah Jumaat sebab dia dah nak baca khutbah. Kita buat masuk waktu sekali, dah masuk waktu sekali bangkit buat qabliyah, lepas tu lagi sekali dah dalam waktu baru baca khutbah. Kita kata ni cara Osman. Kita kata dalam maklum pun dah tak betul dah. Pun kita tak kata apa. Kita meraihkan orang. Kita tak kata apa. Kita tak bangkit qabliyah. Dia kata kita Wahabi, dia kata pun kita tak kata apa.
Maka kemudian kalau sampai peringkat dia kata ulama telah sepakat wujudnya sembahyang sunat qabliyah jemaat, kita bantah. Tidak pernah berlaku kesepakatan para ulama. Bohong kalau dia kata. Bahkan kebanyakan ulama hadis menyatakan sembahyang qabliyah jemaat tidak wujud. Tapi kita tak boleh paksa orang untuk tidak buat macam kita. Itu hak dia. Tambah-tambah kalau suasana cara azan mengizinkan dia buat, lagi kita tak boleh kata apa. Kita sengap. Tapi kita tetap duduk dan kita tak usah buat. Kerana kita berpegang kepada prinsip berilmu. Quran, sunnah yang sahih, riwayat para sahabat dan orang yang belajar dengan para sahabat. Kita ambil pandangan mereka semua. Baik. Tak, daripada tadi Ustaz, kita boleh solat 2 rakaat ke-8 sebelum azan. Kita digalakkan begitu kan. Jadi ada tak waktu tertentu supaya kita berhenti Ya. sebelum azan? Ya. Berapa minit sebelum azan tu kita kena berhenti? Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Sebahagian para ulama menyebut seafdalnya kita berhenti dalam 10 minit nak masuk waktu waktu zuhur. Ini kerana ulama yang menyebut macam ni kerana apa? Kerana dia berpegang kepada waktu tahrim sembahyang, iaitu ada waktu kita dimakruhkan sembahyang dekat-dekat nak masuk waktu zuhur tu, supaya yang adanya cuma sembahyang zuhur, supaya tak diikat. Dia tidak muqayyad. Dia sembahyang sunat tak mau diikat dengan sembahyang fardu, melainkan rawatib berkaitan dengan azan. Tapi sebahagian para ulama kata tak apa, kita boleh sembahyang sampai azan, sebab hari jemaat ini dikecualikan daripada waktu larangan salat. Hari jemaat ni tak ada. Hari jemaat ni dia tidak ada larangan salat. Sembahyanglah macam mana pun. Kedua-dua ini pandangan daripada para ulama hadis. Tapi kita boleh ambil pandangan yang berhati-hati. Lagi 5 minit, 10 minit kita berhenti ya. Tapi kalau ada orang tak mau berhenti, kita terus kata apa kat dia. Sebab apa? Sebab dia juga berpegang dengan pandangan hari jemaat tidak ada waktu larangan. Hari lain ada. Kita buat duha, lagi 15 minit nak masuk zuhur, kita hentikan waktu duha. Sebab hari itu bukan hari jemaat, maka dia ada larangan, waktu larangan salat. Ada ulama bincang, kenapa Nabi lepas daripada sembahyang jemaat, Nabi tak buat qabliyah, Nabi tak buat ba'diyah jemaat di masjid, Nabi buat di rumah. Ada para ulama berbincang, ada dalam Fathul Bari, sebab apa? Sebab Nabi tak mau para sahabat ingat sembahyang Jumaat itu asal dia 4 macam mana zuhur, kemudian dipotong jadi 2, kemudian yang 2 lagi tu adalah ba'diyah. Nabi tak mau sahabat ingat, ni habis-habis sembahyang Jumaat Nabi bangkit, Nabi buat ba'diyah 2. Nabi tak mau sahabat ingat 2 ba'diyah, 2 sembahyang Jumaat, maka hakikatnya 4 juga kita buat. Nabi tak mau ingat macam tu. Jumaat tetap 2. Maka kerana itu ba'diyah itu Nabi bawa buat di rumah supaya sahabat tak tengok Nabi buat. Itu sebahagian pandangan para ulama. Maka siapa yang nak nama dia ihtiyat, berhati-hati, lagi 10 minit sebelum waktu zuhur dia dah berhenti, dia dah bersedia dah untuk dengar khutbah, untuk apa dia ready. Tapi kalau ada orang buat juga, kita tak usah kata apa. Kita ingat dalam hati kita, mungkin dia berpegang dengan pandangan hari jemaat tidak ada waktu larangan. Begitu cerita. Boleh bersikap eh? Ada tazkirah. Wallahu ta'ala alam. Ada satu bincang baru ni, saya bincang dengan Ustaz Yub. Bismillah. Berkaitan dengan soalan Pak Cik tanya ni lah. Katalah lagi 10 minit kita berhenti. Kita sembahyang sunat mutlak kan, hari Jumaat kita sembahyang 2 rakaat, sembahyang. Lagi 10 minit kita berhenti, sebab kita pegang kata dekat-dekat nak zuhur ni tak usah sembahyang apalah, kita nak ready, nak dengar khutbah semua. Jadi kalau time tu lagi 10 minit, memang dah kita tak sembahyang apa, time tu dia buat tazkirah. Ada satu kawan masa bincang,
Dia ni master. Dia buat master Pak Mit. Saya ni tepi jalan aja, mana ada master Pak Mit. Jadi bila dia cakap, saya dengar Saya tak kata apa. Dia kata, kalau tazkirah dijalankan time tu, maka itu tidak bid'ah. Yang bid'ah ni dia kata tazkirah ni masuk dalam tempat semayang tu. Dia katalah pukul 1.30 Zuhur. Maka kalau dia start tazkirah tu pukul 1 sampai 1.20, 20 minit tu dia buat bid'ah. Tapi kalau dia buat 10 minit lagi nak masuk waktu, di situ ada perbincangan para ulama, semayang pun dah elok kita hentikan. Maka dia kata kalau buat time tu, kita tak boleh kata tazkirah tu adalah bid'ah. Dia master Pakcik. Jadi saya pun senang. Lepas tu saya kata pada Ustaz Yub, saya kata, Ustaz Yub, apa pandangan Ustaz Yub? Ustaz Yub kata kat saya, dalam Ustaz Yub lah Qadi Kelang kan. Ustaz Yub kata kat saya, dalam hadis menceritakan, hadis tak pernah cerita 10 minit ni semua. Hadis menceritakan pada hari Jumaat Nabi masuk terus Nabi baca khutbah. Kan? Nabi itu sendiri. Maka orang yang paling layak buat tazkirah zaman Nabi ya. Saya kata, tiba-tiba tuan yang layak buat tazkirah mai terus nak baca khutbah. Macam mana orang yang nak baca khutbah kepada kita hari ni mai nak 10 minit buat tazkirah? Sedangkan orang nak baca khutbah buat tahiyatul masjid pun tak sunat. Kalau tahiyat pun tak sunat, macam mana dia boleh masuk masjid 10 minit punya lama tak buat tahiyat, tiba-tiba bagi tazkirah? Saya kata jangan buat mengkak leh lah. Jangan buat mengkak leh lah. Tak pedulilah kawan tu master ke PhD, tapi cakap tak betul. Hari Jumaat, siapa nak buat tazkirah? Ustaz baca khutbah. Dia tu tahiyat masjid pun tak sunat buat, ikut mazhab Syafi'i. Dia disuruh main lambat sikit, bagilah satu bilik. Bukan orang dulu-dulu dia bagi masuk satu bilik asin, hang duduk situ. Bila dah nak azan, baru dia keluar terus dia nak baca khutbah. Itulah yang sunat pada dia. Maka kok mana kita nak sebut 10 minit sebelum masuk waktu dia boleh buat tazkirah, dan yang tu kita nak keluarkan daripada bid'ah. Ustaz Yub kata ana tak setuju. Dia tetap buat benda kalau tak bid'ah, khilafus sunnah. Tak pernah wujud zaman Nabi ni tazkirah. Tak pernah wujud hari Jumaat. Hari lain banyak Nabi buat tazkirah. Jadi saya, Ustaz Yub cakap, saya sengak lah. Ustaz Yub pun guru saya juga Pak Mit. Saya sengak, saya dengar. Betul Saya pun fikir, tadi saya dibodohkan oleh master tu. Gimana Ustaz Yub mencerdikkan balik saya. Saya pun tak pakailah cakap Master G tu. Salah saya. Ada Ustaz PhD pun yang kata tak sunnah tazkirah. Tetap tak sunnah. PhD tu lagilah master tu bimbing jujur. Tak sunnah, tetap tidak sunnah. Baik, kita baca sikit lagi. Sementara itu, perhatikan pula ucapan Al-Hafiz Al-Iraqi Al-Syafi'i meninggal pada tahun 806 Hijrah. Apa dia kata? Ini guru pada Imam Ibn Hajar. Al-Hafiz Iraqi ni lah ikhwan, Zainuddin Al-Iraqi ni, dia yang bagi jasa pada kita. Dia pergi ambil kitab Imam Al-Ghazali Ihya. Dia tapih balik hadis-hadis tu. Jasa dia yang mana dhaif, yang mana palsu, yang mana tak ada asal usul dia. Yang buat tu adalah guru besar, orang besar-besar. Tiba-tiba sebahagian orang dia baca, dia tak puas hati. Dia kata, siapa depa ni? Depa nak pergi kata dalam buku Ghazali ada hadis dhaif, sedangkan Nabi dengan Abu Bakar baca Ihya. Ini siapa ada kitab Jawi, nama dia Minhajul Abidin. Nama kitab Jawi tu Minhajul Abidin. Beli kitab Jawi tu, buka muqaddimah kitab Jawi tu, adalah riwayat ni. Nabi dengan Abu Bakar dan Umar baca Ihya Imam Ghazali dalam syurga. Itu dia lah. Nak kata apa Pak Long? Nak kata apa? Kita pun tak boleh nak kata apa kan. Pasal kita diajak dengar, percaya. Komen jangan.
Kalau komen jadi khawarij. Jangan komen setengah. Kita rakyat Malaysia, sami'na wa ata'na. Kalau serpihan tu 370 punya, 370 televisyen semua dah bagi Fatihah dah. Sedangkan bila ahli Badar mati, Nabi ambil masa pergi cari mayat ahli Badar. Ambil masa. Bagi masa pergi cari ahli-ahli Badar punya mayat. Bila tentera Sayyidina Umar balik daripada Bahrain, mereka duduk sana 6 bulan, mereka berperang di Bahrain. Ini kita akan baca dalam Riyadhus Salihin nanti, bagaimana karamah Allah bagi kepada sahabat, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia melintasi Laut Bahrain dengan kuda dia, laut, pasal dia nak berperang di atas jalan Allah ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pacu kuda dia sedang-sedang, dia duduk balik sana, kaki kuda dia tak basah. Wahai tengah-tengah tu laut, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni dia duk cerita Pak Kadir mana ke, jalan tak basah, jalan hati ayah. Pak Kadir apa Sa'ad bin Abi Waqqas duk ada. Dahsyat karamah para sahabat, dahsyat. Bila mereka balik, tanya Umar bagi tahu berapa orang mati semua, Umar suruh mereka pergi cari orang-orang yang dikatakan mati, dan tak menerima khabar kematian itu, melainkan diminta masa yang panjang. Kita ni kapal junam-junam terus nak buat sembahyang ghaib. Mana punya veteran tak tahulah, sudah pergi bagi cadangan. Tapi bagus, alhamdulillah, jawapan daripada Tan Sri, apakah ketua majlis fatwa. Dia kata biar mereka pergi cari dulu. Lah ni tak ada sembahyang ghaib, dia kata. Sembahyang ghaib apa pun tak ada. Biar pergi cari dulu, tengoklah apa yang boleh kita confirm. Sungguh mereka mati, kita fikir benda lain. Di sisi mazhab Syafi'i, kalau mayat itu tidak dimandikan, maka tak ada sembahyang. Di sisi mazhab Syafi'i, sebab syarat sembahyang kena mandi. Dia tak ada mandi, tak ada sembahyang. Jadi habis depa macam mana? Kita tadah tangan lah, Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ada satu doa pula diajar, Allahumma afir lahum in kana musliman, Allahumma arhamhum in kana musliman. Ya Allah, ampunlah dosa depa yang Islam, berilah keampunan depa yang Islam. Riwayat macam tu. TV duk main Fatihah, Al-Fatihah. Cuba fikir dengan akal. Fatihah tu daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin, amin. Apa Fatihah tu nak cerita? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Dia Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kami na'bud, kepada Allah lah kami nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan kami jalan yang lurus. Sajalah saya tanya Pak Amin, hidayahkan kami jalan yang lurus itu, hidayah kita yang baca ke hidayah kat orang mati ke Pak Amin? Ya Allah, bagilah kat kami jalan yang lurus. Kita minta Allah bagi hidayah kat orang mati ke bagi kat kita ke? Kat kita yang hidup. Dia dah mati. Lepas tu, siratal ladzina an'amta alaihim, kami mau jalan orang yang dapat nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kami tak mau jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Kan? Jadi yang minta isi Fatihah tu, kita minta kat kita ke kita minta kat orang mati ke? Kita minta kat kita. Kita minta kat kita, lepas tu kita pergi hadiah kat orang mati. Dia yang cerita kat orang lah Pak Mir kan, ni cerita rumah Pak Long lah. Hang minta petunjuk, lepas tu hampir hadiah petunjuk ke orang mati. Come on brother. Apa orang putih? Saya dah fikir apa bini saya ajak pasal orang putih tu, tak dapat sampai lah. Should be Melayu punya kata Pak Cik, ada apa? Kalau kita kata should be wrong somewhere kan, maksud dia should be wrong somewhere lah. Yang ni dia nak habaq macam tu, tapi should ada benda yang Melayu panggil apa? Ada benda yang meragukan. Ada benda
Bila kita tengok dia punya statement tu, kita rasa ada benda tak benar ni. Fish it orang putih panggil. Fish it. Ya, something fish it Makcik Aisyah. Fish it. Baru dapat fish it. S-H-I-D. Bukan. Fish. Oh, fishy. Pak Izzah mai dah online ni. Abang dapat dah. Fishy. Go Pak Mi, semalam saya duk cari. Should be fishy. Maksud Melayu lebih tepat apa Pak Cik? Ada benda yang meragukan. Kan? Saat ni bawa manggis, saat ni bawa moktan, saat ni bawa chip, saat ni bawa bateri. Kau payah terjun terus. Should be fishy somewhere. Nampak tak? Dia punya cakap tu dia buat kita jadi ragu. Dia bukan wrong somewhere. Yang tu memang nampak sangat fishy. Jadi ni pun ada benda tak kena. Pak Amir, Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 tu minta ke kita. Kita ada waladhalin. Lepas tu kita kata apa? Amin. Apa makna amin? Amin tu maksudnya ya Allah terimalah. Kita minta Allah terima. Lepas tu kita kata ya Allah ni hang terima ni semua hidayah ni aku bagi ke orang mati. Lepas tu orang dia hidup dia sesat. Hidayah semua bagi ke orang mati. Tak betul. Bila ada orang mati kita duk kata Al-Fatihah ni tak betul. Yang betul apa dia? Apa orang mati perlu? Dia mati dalam laut. Apa dia perlu? Dia perlu keampunan Allah. Dia perlu rahmat Allah. Keampunan, rahmat tak ada dalam Fatihah. Dia ada di mana? Dia ada pada doa. Pasal tu bila kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cantik dah. Quran kata alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah pula dengan hadis Ummu Salam. Nabi suruh sebut kita daripada Allah, kita balik pada Allah. Lepas tu Nabi mendoakan Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa unthana wa dhakarina. Ya Allah, ampunlah yang hidup di kalangan kami, yang mati, yang kecil, yang besar, yang lelaki, yang perempuan. Minta ampun semua, yang hadir, yang gaib. Kalau kami hidup, hidup dalam Islam. Kalau kami mati, matikan dalam Islam. Bacalah Allahumma ghafir lahum warhamhum. Itu yang betul. Tapi dah puluh tahun merdeka ni duk tak betul dalam situ lah. Yang ni kita kena komplain kepada menteri apa? Menteri apa tu? Yang jaga agama ni. Dia menteri bukan menteri fasolah apa ni. Yang tu dia menteri pertahanan, menteri fasolah. Sampai dinding istana pun dia ambil. Baik, kita tengok tajuk ni sikit. Kata Imam Al-Hafiz Iraqi, yang demikian adalah kira apa ada jam. Yang demikian adalah kerana Nabi SAW tidak dilaungkan azan pada hari Jumaat kecuali di hadapan Nabi, dan Nabi pada ketika itu di atas mimbar. Maka tidaklah Nabi salat untuknya sesudah azan, dan demikian juga para sahabat, di mana apabila keluarnya imam mereka terus menghentikan salat. Ini pandangan Zainuddin Al-Iraqi. Bila dah imam keluar, depa nampak imam keluar buat tak bang lagi, depa pakat-pakat jadikan rakaat itu rakaat yang akhir. Depa tak mau sembahyang apa dah. Naik atas mimbar bagi salam, azan. Ibnu Hajar kata, dan adapun solat sunat Jumaat yang didirikan sebelumnya qabliyah, maka tidaklah sabit tentangnya sedikit jua pun. Ini memang wujud dalam Fathul Bari. Kalau macam Pakcik Nazri kata tadi, ustaz-ustaz pun buat. Kalau ustaz-ustaz ni dia tak mau baca kitab kita baca Sahih Fikih Sunnah, Fikih Sunnah saja ke, tak mau baca Bulughul Maram ke, ini semua mungkin pada dia kitab-kitab bahaya. Sekurang-kurangnya dia bacalah Fathul Bari. Memang based on Syafi'i. Bacalah kitab-kitab macam tu. Memang dia punya hujah tu dia nak bawa kepada Asy-Syafi'i. Bacalah Al-Majmu'. Memang ke situ tu nak
nak mempertahankan mazhab Asy-Syafi'i. Kita boleh jumpa cerita-cerita macam tu di sana. Ibnu Hajar kata tak ada riwayat. Lebih lanjut, kata tuan kitab kita, lebih lanjut dia kata apa dia? Berkenaan dengan sunat qabliyah jemaat ini, boleh tengoklah kitab ni. Di bawah ni apa? Di antaranya dalam bahasa Melayu ni lah, ditulis oleh Ustaz Hafiz Firdaus Abdullah, pencerahan dalam persoalan sunat qabliyah jemaat, kelemahan hadis sembahyang sunat qabliyah jemaat. Dan yang boleh Arab tu terus kepada Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani dia susun semua riwayat tentang hadis jemaat, qabliyah jemaat, dan dia bagi tahu kedudukan hadis itu, di mana masalah hadis itu, satu persatu dia huraikan dalam Fathul Bari. Ikhwatul iman, tuduhan Wahabi tidak buat salat qabliyah jemaat adalah tak benar. Sebenarnya siapa yang tak buat qabliyah jemaat adalah bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang buat itu pandangan para ulama, tapi dalil-dalilnya adalah dhaif. Tapi menuduh orang tak buat itu sesat, yang menuduh itu sebenarnya adalah orang yang sesat. Baik, kita tengok satu tajuk yang kita ambil sikit aja tajuk ni, pasal dia tajuk yang akhir, iaitu tuduhan yang ke-21 Wahabi dan mengangkat tangan ketika khatib berdoa. Tuduhan dia, bab Wahabi ni bila khatib baca doa, dia tak mau angkat tangan. Ini semua bab Wahabi sesat, dia cukup sesat. Orang kata Wahabi, mereka tidak mengangkat tangan ketika khatib sedang berdoa. Jika demikian Wahabi, maka para ulama bermazhab Syafi'i yang menetapkan kesunatan untuk tidak mengangkat tangan ketika khatib berdoa juga adalah Wahabi. Ada ustaz garang, Pak Amir tahu, Pakcik Nazri tahu, ustaz ni cengih. Saya tak tahu nama dia. Dia kalau orang tak angkat tangan, oi, hamba pondan ke? Amin pun dia suruh kuat-kuat. Amin, dia angkat tangan. Baguslah, kan baguslah. Nak angkat tangan, angkat je lah. Tapi menuduh orang tak angkat tangan tu sesat, itu bahaya. Hadis ni, cuba dia nak bermain satu hadis ni. Hadis ni riwayat Abi Daud, riwayat Tirmizi, riwayat Muslim. Hadis ni sahih. Dan hadis ni ada dalam kitab Al-Um, ada dalam Al-Um, ada dalam Al-Majmu'. Ini semua nama kitab-kitab yang besar. Kalau dalam syarah Muslim, Nawawi tolong hurai pula hadis ni macam mana kedudukan dia. Baik, kita tengok hadis ni. Hadis berkaitan dengan khatib baca khutbah dan angkat tangan. Ini khatib baca khutbah dan khatib angkat tangan masa berdoa. Ra'a Umarah bin Ruwaibah Bishra ibni Marwan wa huwa yad'u fi yaumil jum'ati ataupun faqala Umaratu قبح الله هاتين اليدين قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام. Ini cerita dia. Cerita dia, Umrah bin Ruwaibah melihat Bishr bin Marwan sedang berdoa pada hari Jumaat dengan mengangkat tangan. Maka Umrah berkata, semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Qala Zaidah, kata Zaidah, Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Umrah, dia berkata, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di atas mimbar, baginda berdoa dengan tidak lebih daripada memberi isyarat ini, iaitu jari telunjuk dekat dengan ibu jari. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud dan lain-lain, tapi lafaz yang ada dalam buku kita ni lafaz Imam Abi Daud. Hadis ini juga ada riwayat daripada daripada imam-imam lain. Husain menceritakan
Dia kata, aku mendengar Imarah bin Ruwaibah As-Saqafi dan Bishr ibnu Marwan, mereka menyampaikan khutbah. Farafa'a yadayhi fi du'a. Bila sampai doa khutbah kedua, dia angkat tangan. Faqala Imarah, masa tu Imarah bin Ruwaibah As-Saqafi dia kata, qabbahallah hataini. Dia kata, semoga Allah Ta'ala menghuduhkan, memendekkan tangan, dua tangan orang yang baca khutbah, lepas tu baca doa serentak dengan angkat tangan. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yazidu, Nabi tak pernah buat lebih, ala an yaqula hakadha wa asharahu Shaym bis sababa. Aku tak pernah tengok Nabi buat lebih, dia mengisyaratkan kepada sababah, jari telunjuk. Nabi bila baca khutbah, Nabi nak berdoa, Nabi angkat jari telunjuk, macam dia syahadah. Lain daripada jari ni, Nabi tak pernah angkat. Itu kita kata hadis Nabi buat macam tu. Ikhwan, jiwa satu orang yang ada sayang Nabi, bila dia dengar Nabi buat lagu tu, jiwa dia macam mana? Dia nak buat lagu tu. Macam mana kita nak buat benda macam lain? Kemudian, sebelum kita tengok muka surat 105 ni, kita tengok. Kemudian, para ulama berbincang, macam mana timbul dalam khutbah ni angkat tangan. Sebab memang ada riwayat Nabi SAW baca khutbah. Ini riwayat ini menceritakan dalam khutbah Nabi angkat jari telunjuk untuk baca doa. Jadi dalam khutbah Nabi angkat jari telunjuk ni dua kali. Satu masa Nabi kata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Satu. Yang kedua, bila dia baca doa, dia akan angkat jari telunjuk. Itu satu riwayat. Ada riwayat lain menceritakan dalam khutbah jemaat, datang bab doa, bukan Nabi angkat jari telunjuk, Nabi tadah dua tangan. Rasanya riwayat inilah yang dipegang oleh kebanyakan orang untuk menyatakan angkat tangan. Ulama hadis tolong jawab, ada pun riwayat pada hari Jumaat Nabi angkat tangan berdoa. Ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi, dia masuk Nabi baca khutbah hari Jumaat, betul. Dan dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tempat kami hujan tak turun, kami kemarau, tolonglah doa hujan turun. Maka terus Nabi tadah tangan minta hujan turun. Maka kata para ulama, kalau imam dia nak mendoakan istisqa, dia boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Adapun khutbah Nabi yang Nabi tidak mendoakan istisqa, maka Nabi hanya mengangkat jari telunjuk, hanya berdoa. Maka tak bolehlah diheret hadis itu untuk dipakaikan selama-lama baca khutbah. Bila main bab berdoa, angkat tangan. Maka dia telah mengheret hadis itu luar daripada maksud hadis itu. Betul ada hadis yang sahih menyebut Nabi baca doa dalam khutbah jemaat dan dia angkat tangan, tapi khusus untuk doa apa? Minta hujan. Dan ulama tambah, boleh juga angkat tangan kalau sesuatu yang celaka jadi pada kita, yang tak pernah jadi pada masa-masa lain. Angkat tangan. Kerana ini nama dia nazilah. Sesuatu yang kemudaratan, sesuatu yang malapetaka, kita boleh. Tapi ni duduk baca khutbah dah berapa puluh tahun merdeka, duk angkat tangan juga, tak mau angkat jari telunjuk, tak mau ikut Nabi. Dan menuduh orang yang tak mau angkat tangan. Antum bayang, kalau khatib baca khutbah tak sunat angkat tangan, makmum. Khatib tak sunat angkat tangan, makmum. Apa yang hang nak angkat tangan pasal apa? Bukan hang baca khutbah. Sunat sajalah. Sunat. Tapi kalau khatib angkat tangan sesuatu yang besar, kalau khatib angkat tangan, makmum angkat. Dan dalam riwayat itu menyebut para sahabat mengaminkan doa minta hujan. Silakanlah sesuatu, tapi biasa-biasa. Habis tinggi tempat kita, khatib angkat tangan, ya Allah panjangkanlah umur. Duli tuanku, panjang apa? Sudahlah, cukuplah. Ya Allah bagilah sihat. Ya, sudahlah.
Bukan tak baik, tapi seronok juga kita nak kata amin kalau doa tu boleh diejeh. Ya Allah bagi hidayah, ya Allah bagi petunjuk, bagi depa celik agama sikit, bagi depa nampak betapa lalai depa ni satu malapetaka kepada ummah, pembaziran yang depa buat. Kalau macam tu luar biasa punya doa Pak Min. Selalu saya tak tahulah pejabat agama punya tag baca doa kepada raja-raja ni. Saya rasa kadang-kadang sajalah nak kata, saya kata kat sini Pak Long lah. Kadang-kadang saya rasa yang buat tag ni bengong apa pakcik. Bengong. Wa kazalika sri paduka baginda Maulana. Pasal apa nak wa kazalika tu? Melayu terus ya. Dia campur Arab, campur Melayu, dia buat sajalah bahasa kita Pak Mik kan. Malaikat pun pening. Melayu terus ya. Apa yang nak minta? Dan minta benda yang sama. Benda yang sama, tak ada apa-apa. Minta sihat. Dia tu pun tak pernah minta ke Tuhan minta dia sihat. Kita tu minta sihat. Minta sihat lah. Bukan-bukannya minta sihat. Tak payahlah. Mereka dah makan pil, mereka jogging, mereka exercise, mereka makan omega 3, mereka dah sihat. Yang duk kena kecil manis darah tinggi nak mampu ni kita. Baik kita minta kita sihat. Tapi ada tempat hari Jumaat itu dibincangkan doa yang makbul. Antara apa? Duduknya khatib pada khutbah kedua. Antara dia bangkit. Itu ada bincang. Walaupun tak sepakat ulama, tapi sekurang-kurang ada bincang. Di situlah lebih makbul kita nak minta. Kalau ada rakyat yang ikhlas dengan pemerintah dia, di situlah dia minta, ya Allah bagi hidayah agama pada pemimpin aku, ya Allah. Aku nampak mereka teruk, ya Allah. Aku nampak mereka ni tak tunjuk kesungguhan langsung lah, ya Allah. Tak tunjuk langsung semangat nak beribadat kepada Hang. Tolonglah, ya Allah. Kalau tak mampu turun mereka pun hidayah kalau mereka, ya Allah. Sekurang-kurangnya tang situ. Sesuatu yang luar biasa kita baca doa. Di sini kita selawat betul Pakcik. Kita nak kumpul 1 juta selawat. Senang Pakcik. Selawat lah kat tangan amin lah. Selawat bukan doa. Selawat tu doa lah. Tapi tak disuruh kata amin. Dan kalau Tok Bilal tu nak selawat, lantak habis kat dia selawat lah. Kita minta apa kita nak. Dan Tok Bilal tu kalau dia nak selawat, tak payah dia pegang mikrofon duk riau. Tak tentu hala. Tak mikrofon tu selawat lah. Mulut hang baca, telinga hang dengar. Kami minta, mulut kami baca, telinga kami dengar. Kami tak mau selawat. Nabi kata selawat pada malam Jumaat sampai hari Jumaat. Bukan Nabi suruh selawat time tu. Sebelum matahari jatuh hari Jumaat, kira hari Jumaat lah. Selawat lah. Dia punah ranahkan maksud agama. Ha? Bila khatib nak naik di atas tu, dia nanti baca khutbah ali. Bahawasanya kalau sekolah-sekolah bercakap tengah khatib membaca ni, hilanglah fadilat dia. Ya. Tapi sayanglah masa Rasulullah dia tengah berkhutbah. Ya. Satu hamba Allah dia minta Rasulullah berdoa, habis fadilat Jumaat dia. Sayang. Betul. Siapa Amir Dah. Selalunya kita habis Jumaat ya. kita dengar. Betul. Depa pun ada khutbah yang ketiga. Ketiga khutbah betul. Tiga khutbah. Kita Jumaat 3 khutbah. Bila? Ya. Khatib 2, Ya. jadi 3. Betul. Ni hak mula tu kan Saya. Dia kata fadilat Jumaat tak ada. Dia kata jangan cakap, tapi dia cakap. Dia cakap. Betul. Yang nak pesan jangan cakap nanti apa nama? Hilang lara ni semua khatib lah. Khatib lah nak pesan. Bila khatib tengok orang main jemaat langkah berorang, lepas tu yang lena, yang tidak lena, khatib boleh gerak dia. Sahabat yang lena tukar tempat. Ada riwayat Nabi suruh buat demikian. Itu semua kerja khatib. Tapi Tok Bilal ambil alih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Itu satu khutbah dah. Sekali lagi khatib bagi 2 khutbah. Pasal tu kita sembahyang jemaah kita 3 khutbah. Jadi tak tahu apa ni. Kita duk bagi tahu benda tu, dia duk nampak kita yang tak apa betul. Berdasarkan riwayat ini, Imam Nawawi kata, ini Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim,
Dia kata pada hadis ini menunjukkan anna sunnata, bahawa sesungguhnya sunat alla yarfa'al yada fil khutbati, tidak mengangkat tangan ketika khutbah, wa huwa qaulul Malik wa ashabina wa ghairihim. Inilah perkataan Imam Malik dan ashabina, dan perkataan ulama kita, mazhab kita, wa ghairihim, dan ulama-ulama lain. Tapi orang buat lagu tu juga, orang buat tak tahu. Mai kata angkat satu jari, dia kata tengok Tuhan bagi kat dia 10 jari 2 tangan, dia angkat satu je. Sedangkan sahabat Nabi kata apa? Qabbahallah. Sedangkan mendoa buruk pada orang bukan boleh. Tapi bila tengok orang tu tak ikut sunnah, sahabat mendoakan qabbahallah, semoga Allah memburuk dan memendekkan tangan kau. Kerana tangan itu tak diajak mengikut sunnah. Boleh Pak Long? Tapi siapa yang angkat tangan, itulah dikata orang yang sunnah. Siapa yang tak angkat tangan dituduh sebagai sesat. Ini satu kekeliruan yang sangat besar, ikhwan. InsyaAllah ikhwan, pada minggu depan kita akan tengok tuduhan yang ke-22, Wahabi dan sembahyang gedek jari. Lagi 2 minggu. Minggu pertama memang tak ada. Kita minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kalau ada minggu 5, ada minggu 5. Minggu 1 kita tak ada lah. Kita akan tengok lagi sekali Wahabi dan sembahyang gedek jari. Lepas tu kita akan tengok satu tajuk pendek-pendek. Lepas sembahyang, Wahabi ni tak mau sapu muka, pusi tangan atas kepala, tarik metang muka. Wahabi tak mau buat. Lepas tu Wahabi tak mau kunut subuh. Lepas tu Wahabi tak mau duduk atas kubur. Yalah, Wahabi nak duduk atas kosyen, tak mau duduk atas kubur. Ini kita tengok apa betul kat ni semua Wahabi ni semua ni. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Katanya semayang berjemaah di rumah, adakah sama pahala macam semayang berjemaah di masjid? Ya. Wallahu ta'ala alam. Dia maksudnya semayang fardu kot nah. Baik. Pasal semayang jemaah ni ada 2. Satu semayang jemaah jenis fardu, satu semayang jemaah jenis sunat. Kalau satu orang itu dia semayang jemaah fardu di rumah, maka pahala sembahyang fardu jemaah di rumah tak akan sama dengan pahala sembahyang fardu sembahyang jemaah fardu di masjid. Tidak akan sama. Kenapa? Ini dilihat kepada beberapa riwayat. Satu, Nabi tak pernah sembahyang fardu dalam keadaan tak ada sebab di rumah, melainkan di masjid. Yang kedua, menegakkan sembahyang fardu dalam masjid dengan kelebihannya, sedangkan rumah kita tak ada kelebihan. Tetapi bila kita sembahyang jemaah, kita mudah-mudahan mendapat pahala jemaah. Tapi rumah kita tak ada tahiyat seperti mana masjid itu ada tahiyat. Tentu ada 2 perbezaan yang sangat banyak. Adapun kalau sembahyang sunat dalam bentuk jemaah, masalah apa dia? Kita bangkit sembahyang tahajud malam, boleh sembahyang tahajud berjemaah. Ini ada riwayat daripada Nabi. Sembahyang tahajud berjemaah sekali-sekala suami isteri di rumah lebih besar pahala dia daripada sembahyang tahajud berjemaah di masjid. Ini kerana riwayat menyebut sembahyang yang ghairul maktubah, yang bukan fardu, besar pahala dia adalah di rumah daripada di masjid. Tapi satu orang tu ada keuzuran, ada sebab tertentu, dia buat jemaah di rumah, mudah-mudahan dia dapat pahala jemaah, tapi dia tak akan dapat seperti kelebihan di masjid. Di masjid ada azan, ada iqamah, ada tahiyat masjid, dan itu adalah rumah Allah. Lebih paling dahsyat menepati sunnah Nabi, maka itu semua tak akan ada di rumah. Tapi sembahyang dia sah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dia sahabat.
kalau kata keluarga itu kata dia tak nak sembahyang, dia tak nak solat Jumaat di masjid sebab dia kata masjid itu bid'ah lah. Bid'ah. So dia dengan keluarga dia solat Jumaat di rumah sendiri. Dia buat khutbah di rumah sendiri. Ya. Bagaimana pandangan? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Dia macam ni. Dia kalau sampai peringkat bid'ah yang ada di masjid itu, sampai bila kita pergi masjid, orang tu tengok muka kita dia halau. Ni main buat apa ni? Kita kata main semain jemaah lah. Muka lagu hampa pergi semain tempat lain. Dan kesuntukan masa yang kita ada tu tak menyebabkan kita boleh pergi ke masjid mana-mana. Dan kita nak sembahyang jemaat dan kita ada jamaah, maknanya lebih daripada 5-6 orang kita ada, maka ini nama dia berani matilah. Tindakan berani mati. Kita sembahyanglah jemaat. Grup kita tak mana-mana pun. Mudah bagi jauh sikit daripada masjid itu, bagi jauh sikit sembahyang. Tapi kalau masjid itu dengan tempat kita tu terlampau dekat dan dia tak membenarkan kita sembahyang di situ, dia tak benar kita sembahyang di situ. Masjid itu imam pun tak halau dia. Hanya dia kata perbuatan mereka bid'ah. Ya. Dia tak nak pergi masjid itu dan dia buat solat Jumaat di rumah. Tak boleh. Tak boleh. Dia tetap kena menyertai mereka. Dia kata saya tak mau. Tak mau maksud dia sampai dia halau dia, itu baru boleh masuk ke uzuran. Selagi dia tak halau, cuma kita duk mengaji, dia azan 2 kali, dia duk buat selawat yang macam tu, itu tidak boleh menggugurkan kita sembahyang dengan dia. Kita tetap kena buat jemaah dengan dia. Boleh nah? Wallahu a'lam. Ini sembahyang fardu kah? Baik. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Riwayat-riwayat menunjukkan kepada kita, yang pertama saya katakan, riwayat-riwayat menunjukkan kepada kita salat jemaah perempuan di masjid itu telah wujud zaman Nabi lagi. Zaman Nabi. Adapun kewajipan berjemaah itu tidak diletakkan kepada perempuan, sebagaimana kewajipan menunaikan salat jemaat tak diletakkan pada perempuan. Andai kata satu perempuan dia sembahyang di rumah, maka kepada kita riwayat-riwayat menunjukkan dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala sebanding dengan pahala orang yang diwajibkan. Cuma apa yang dia tak akan dapat, mungkin dia tak akan dapat kelebihan masjid tu. Tapi dia sembahyang dia akan dapat, insya-Allah. Tapi kalau wanita tu datang sembahyang di masjid, ini sesuatu yang tak boleh kita halang, sebab riwayat menunjukkan kewujudan itu ada pada zaman Nabi. Cuma zaman Aisyah pernah keluar daripada masjid dan ada orang kacau Aisyah. Aisyah kata kalau Nabi ada, Nabi tengok aku kena kacau, Nabi tak akan benarkan perempuan keluar pergi masjid. Jadi daripada situ ada seolah-olah jawapan kenapa perempuan itu dicadangkan sembahyang di rumah. Bila fitnah ni hilang, maka para ulama kata fitnah, kenapa Nabi suka letak perempuan di rumah? Ayat Quran kata sebaik-baik tempat wanita di rumah. Kenapa? Kerana fitnah. Bila fitnah ni boleh hilang, maka wanita juga dianjurkan sembahyang di masjid. Itu pandai-pandai kita lah. Nak tengok fitnah tu macam mana, pandai-pandai kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah esok kuliah kita pakai terbang.